Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Hijrah 12 Julai bersama saya Aziz Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Kes kanak-kanak lemas, guru taska dihadapkan ke mahkamah. Juga ternak babi, ayam di kawasan sama, pemilik ladang diambil tindakan. Seorang guru taska dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ipoh hari ini atas pertuduhan cuai hingga menyebabkan kematian seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun April lalu. Tertuduh Esther Christina Samuel Ponia, 58 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan. Mengikut pertuduhan, tertuduh telah meninggalkan V. Tanesh Nair tanpa pengawasan sehingga menyebabkan kanak-kanak itu lemas selepas terjatuh ke dalam kolam renang. Kejadian tersebut berlaku pukul 10.20 pagi di kolam renang The Central Club Bandar Baru Sri Kelebang pada 17 April lalu. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 33 Fasal 1(a) Akta Kanak-kanak 2001 kerana mengabaikan dan cuai menjaga kanak-kanak. Jika sabit kesalahan, Esther Christina berdepan denda maksimum RM20,000 atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM2,500 dengan seorang penjamin dan 23 Ogos sebagai tarikh sebutan semula kes. Pada 23 April lalu, kanak-kanak lelaki itu menghembuskan nafas terakhir setelah 7 hari dirawat di unit rawatan rapi pediatrik PICU Hospital Raja Permaisuri Bainon HRPB Ipoh. Kejadian terjatuh ke dalam kolam renang taska itu berlaku pada hari pertama ibu mangsa menghantar anaknya ke sekolah. Bedah siasat ke atas mayat kanak-kanak itu mendapati punca kematian akibat mati otak disebabkan lemas dan kegagalan fungsi organ. Dalam pada itu, polis menafikan dakwaan bahawa pihaknya tidak menjalankan siasatan secara telus terhadap kes seorang kanak-kanak lemas dipercayai akibat kecuaian pihak taska seperti yang tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Yahya Hassan berkata pihaknya mengesan satu video berdurasi 30 saat di Facebook milik Satruhan Manian berhubung dakwaan itu yang menarik perhatian masyarakat umum. Menurutnya pihak polis memandang serius terhadap dakwaan tidak berasas dan penyebaran maklumat palsu melalui media sosial oleh pemilik akaun Facebook tersebut. Terdahulu tular video di media sosial tindakan pasangan ibu bapa kanak-kanak itu berjalan kaki tanpa kasut dengan memegang spanduk mengundang perhatian netizen apabila memaklumkan berbuat demikian demi menuntut keadilan kematian anak mereka pada April lepas. Seorang pengetua sebuah sekolah menengah di Pulau Pinang dibebaskan daripada pertuduhan amang seksual fizikal ke atas 4 pelajar lelaki 5 tahun lalu. Ia selepas Mahkamah Tinggi Butterworth Pulau Pinang hari ini mengekalkan keputusan Mahkamah Session yang melepas dan membebaskan tertuduh Zainuddin Muhammad 59 tahun. Keputusan tersebut dibuat Hakim Fatihah Idris selepas berpuas hati dengan Hakim Perbicaraan yang membuat penelitian sewajarnya ke atas semua saksi pendakwaan. Fatihah memberitahu berlaku percanggahan dalam pemeriksaan utama dan pemeriksaan balas apabila mangsa mendakwa berlaku beberapa siri amang seksual, tetapi apabila disoal balas, mangsa mengakui kejadian itu tidak berlaku. Dengan itu, keterangan mangsa bercanggah secara material dan kredibilitinya terjejas sekaligus menyebabkan pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh. Peguam tertuduh E. Gina Segaran ketika ditemui di luar mahkamah berkata, sejak awal lagi beliau yakin anak guamnya tidak bersalah kerana kredibiliti mangsa terjejas selain memberi keterangan yang bercanggah. Pada Mei tahun lalu, Mahkamah Session melepas dan membebaskan Zainuddin dari pertuduhan melakukan amang seksual terhadap 4 pelajar lelaki kerana berlaku percanggahan dalam keterangan mangsa. Pada Januari 2019, tertuduh mengaku tidak bersalah
terhadap dakwaan melakukan amang seksual fizikal terhadap 4 pelajarnya berusia 11, 13 dan 14 tahun serta minta dibicarakan bagi pertuduhan berkenaan. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Kesalahan itu didakwa dilakukan di bilik khas pengetua dan asrama di sebuah sekolah di Butterworth antara jam 4 petang hingga 11.40 malam antara 6 April hingga 10 Oktober 2018. 5 sekeluarga tinggal sehelai sepinggang selepas rumah pusaka yang didiami sejak 50 tahun lalu musnah dalam kebakaran awal pagi tadi. Kejadian malang itu berlaku di Kampung Seberang Baruh, Kuala Terengganu, kira-kira jam 2.30 pagi. Menurut mangsa Mayuni Muhammad 41 tahun, ketika kejadian dia dan keluarga sedang nyenyak tidur sebelum dikejutkan dengan bunyi yang kuat disangkanya bunyi guruh. Dia kemudian bangun dan terkejut melihat api telah marak di dalam rumah. Mereka sekeluarga kemudian bertindak memecahkan pintu hadapan bagi menyelamatkan diri. Masa saya tersedar tu dalam pukul 2 ke pukul 3 gitu lah. Pukul 2-3 pagi subuh. Bunyi ada meletup kuat. Jadi sedar-sedar tengok ada api. Jadi kita orang pun keluar, ambil kereta, ambil motor lari letak bawah pokok duri yang dulu. Lepas tu barang-barang tu rasa macam kita nak ambil dah sebab runtuh dah siling-siling pun. Memang tinggal pakai baju gini lah selas pinggang lagi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu, Rozizah Ibni Hajar berkata, seramai 22 anggota dan 3 jentera bergegas ke lokasi kejadian. Anggota bomba berjaya mengawal kebakaran dalam tempoh 15 minit. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Susulan tular video sebuah ladang babi di seberang perai Pulau Pinang menternak haiwan itu bersama ayam pedaging di dalam satu kawasan yang sama. Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS mengesahkan pemilik ladang berkenaan melanggar peraturan-peraturan pelesenan penternakan babi Pulau Pinang 2020. DVS Pulau Pinang telah mengadakan operasi bersama Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP bagi menyiasat aduan tular berkenaan yang mengesahkan bahawa ladang itu menternak babi bersama ayam pedaging di dalam satu kawasan yang sama. DVS memberitahu ladang itu melanggar peraturan 19 Fasal 1 yang menyatakan bahawa semua spesies haiwan dan unggas lain hendaklah tidak dibenarkan dipelihara di ladang babi. Satu notis arahan telah dikeluarkan kepada pemilik ladang untuk mengosongkan ayam pedaging dari ladang babi berkenaan dalam tempoh 7 hari. Melalui operasi yang dijalankan, DVS menyatakan ayam pedaging hidup yang diternak di ladang terbabit tidak dihantar ke mana-mana rumah sembelihan dan hanya dijual di pasaran bukan Islam dan tidak melibatkan penjualan ke lokasi lain. Menurut DVS, ladang babi terbabit berdaftar dengan jabatan itu tetapi tidak mempunyai lesen untuk beroperasi kerana tidak mematuhi peraturan di bawah pelesenan yang menetapkan semua ladang babi perlu menaik taraf kepada sistem kandang tertutup dan pelepasan sifar iaitu tiada sisa kumbahan terlepas ke parit awam. Ekoran itu, notis pengosongan kandang, penutupan dan pemberhentian operasi telah dikeluarkan kepada ladang terbabit. Kompaun di bawah enakmen penternakan babi Pulau Pinang 2016 juga telah dikeluarkan kepada ladang berkenaan. Dalam kandang babi dia belah. Tengok sana babi. 3 lelaki yang dipercayai terbabit dalam kes pecah tadika ditahan polis selepas kejadian kejar-mengejar di Sungai Siput Ahad lalu. Ketua Polis Daerah Sungai Siput, Superintenden Muhammad Khaizam Ahmad Shahabuddin berkata, jenayah tersebut diketahui polis hasil maklumat yang disalurkan orang awam menerusi hotline Pusat Kawalan Daerah DCC. Ketiga-tiga suspek berusia di antara 20 hingga 29 tahun itu ditahan polis Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sungai Siput yang mengejar suspek di kawasan Taman Tun Sambantan. Hasil daripada kejadian itu, polis berjaya menahan 3 lelaki dan merampas barang kes iaitu sebuah kereta jenis Proton Wira, barangan elektrik serta peralatan yang disyaki digunakan semasa pecah tadika.
Jelasnya lagi, kesemua suspek ditahan reman selama 5 hari bermula Isnin lalu hingga 14 Julai. Kes diklasifikasikan mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Masyarakat dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan. Cadangan akaun 3 KWSP, apa kata pakar ekonomi? Alhamdulillah bertemu kembali. Susulan cadangan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP untuk memperkenalkan akaun 3 yang membolehkan pengeluaran simpanan dibuat pada bila-bila masa. Pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Keuangan Universiti Teknologi Mara UiTM Melaka, Dr. Muhammad Idham Muhammad Razak menyambut baik cadangan berkenaan. Bagaimanapun perkara itu perlu diteliti bagi memastikan pelaksanaannya mencapai matlamat. Menurut beliau, dalam cabaran mendepani inflasi dan kos sara hidup, cadangan yang dibuat oleh KWSP untuk memperkenalkan akaun 3 yang membolehkan simpanan dibuat pada bila-bila masa merupakan satu inisiatif yang baik. Langkah proaktif ini menunjukkan KWSP cakna dan peka akan kehendak rakyat. Perkara itu juga mampu menarik minat individu daripada sektor tidak formal untuk mencarum bersama KWSP. Walau bagaimanapun, dividen bagi akaun 3 dijangka lebih rendah memandangkan akaun itu berfungsi seperti akaun simpanan semasa dan pastinya tidak akan mengganggu tabungan persaraan ahli. Jika anda sedang mencari cara yang untuk menjimatkan lebih banyak wang untuk persaraan anda, akaun 3 ialah pilihan yang lebih baik untuk dipertimbangkan. Walau bagaimanapun adalah penting untuk menimbang kebaikan dan keburukan sebelum membuat keputusan. Sementara itu, pekerja sektor swasta yang ditemui rata-rata memberikan respon yang positif terhadap cadangan akaun 3 KWSP ini. Sebab dia boleh keluarkan tanpa ada tempoh masa kan. So kalau kita perlukan, kita boleh keluarkan. Tapi dari segi simpanan, dia akan terus potong by kita punya monthly salary. So itu satu inisiatif yang agak bagus lah. Sebab bagi orang-orang muda mungkin yang susah nak menyimpan. So kalau dah ada terus didak macam tu, autodidak, so membantu untuk diorang menyimpan. Dan nak guna, in case nak guna pun tak ada terlalu susah nak keluarkan. So agak membantulah, terutamanya untuk anak-anak muda. Nak menyimpan pun okey, nak guna waktu kecemasan pun boleh. Actually bagus sebenarnya sebab I think it's good sebab kita ada simpanan tambahan lah. Kadang-kadang kita nak simpan duit sendiri ni susah. Kalau ada paksaan ni okey sikit lah. But then the dividend part tu yang you cakap tadi bila rendah tu maybe something that government need to look upon lah. Sebab I rasa it's our saving. I think KWSP pun akan gunakan duit tu untuk buat investment some other place kan. So why don't dekat akaun 3 ni pun dibagi same dividend as akaun 1, akaun 2 kan? Buat apa you nak berbeza-beza kan? For me it's good, tapi kena tengok balik maybe my government need to come out dengan a better structure ke macam mana for us public lah untuk understand macam mana this akaun 3 tu berfungsi. Sebab dia bagus untuk personal investment, boleh keluar anytime and boleh bantu kita bila kita susah. Kalau nak cakap pasal untung, kita ada banyak lagi investment platform yang lain. Tapi disebabkan dia EPF, kita tahu dia stable. Tapi will appreciate kalau tak potong banyak sangat so that orang yang dia punya income yang medium can still survive lah. Saya rasa wajar untuk bagi pengguna yang terdesak kewangan apabila dah didak ataupun kita pengurangan daripada gaji, jadi pengguna boleh keluarkanlah bila-bila masa dan lebih dipercayai. Sebelum ini, Ketua Pegawai Strategi KWSP Nur Hisham Husin berkata, dividen bagi akaun 3 dijangka lebih rendah memandangkan akaun itu berfungsi seperti akaun simpanan. Struktur skim simpanan KWSP ketika ini bagi ahli berumur bawah 55 tahun terdiri daripada akaun 1 dan akaun 2 dengan kadar peratusan 70% dan 30%. Mulai 1 Januari 2017, ahli yang telah mencapai umur 55 tahun dan masih bekerja mempunyai 2 akaun, iaitu akaun emas dan akaun 55.
Akaun 55 ialah gabungan akaun 1 dan akaun 2 apabila mencapai umur 55 tahun dan ia boleh dikeluarkan pada bila-bila masa setelah ahli mencapai umur 55 tahun. Akaun emas pula ialah akaun yang diwujudkan setelah ahli berumur 55 tahun dan mana-mana caruman yang diterima selepas ahli mencapai umur itu akan dikreditkan ke akaun berkenaan dan hanya boleh dikeluarkan setelah mencapai umur 60 tahun. 56,000 pelajar Universiti Awam bakal menikmati inisiatif bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan laluan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan bermula 15 Ogos depan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata setiap pelajar layak akan menerima kredit Shell bernilai RM300 untuk ditebus semasa pembelian tiket penerbangan bagi laluan-laluan yang ditetapkan. Jelasnya, subsidi tiket penerbangan tersebut sah untuk pembelian tiket penerbangan sehala atau duhala bagi laluan penerbangan kelas ekonomi antara tempat asal dan tempat di mana pelajar berkenaan sedang menuntut. Subsidi tersebut juga boleh digunakan untuk pembelian tiket penerbangan syarikat Malaysia Airlines, AirAsia, Batik Air, Firefly serta My Airline. Dia boleh beli tiket itu sebelum 31, maksudnya dia boleh tebus voucher itu sebelum 31 Oktober 2023. Tapi dia boleh tentukan tarikh penerbangan itu selepas 31. Katakan dia nak beli untuk Januari tahun depan. Itu tak ada masalah. Dia boleh tempah tiket terlebih dahulu. Okey. Dia RM300. Dia boleh tebus RM300. Sudah tentu sekali sajalah seorang pelajar. RM300. Tapi dia boleh, kalau tiket kapal terbang itu kurang daripada RM300, dia kekal kredit itu. Dia boleh pakai paki itu untuk tiket yang seterusnya. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media khas berhubung inisiatif bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan untuk pelajar Universiti Awam di Putrajaya petang tadi. Tambahnya, inisiatif tersebut sebagai satu langkah untuk membantu para pelajar menangani kos sara hidup selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Pelajar boleh membuat simakan dan permohonan bantuan subsidi pembelian tiket menerusi laman sesawang syarikat penerbangan yang terpilih. Tarikh akhir penebusan inisiatif bantuan subsidi tiket penerbangan adalah 31 Oktober 2023. Kementerian Belia dan Sukan menyasarkan penglibatan 60,000 belia di seluruh negara menyertai program Sekolah Rukun Negara sehingga penghujung tahun ini. Menteri Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata sasaran itu adalah untuk pendekatan dibuat secara bersemuka bagi meningkatkan kefahaman dan pengetahuan demokrasi terhadap golongan belia di negara ini. Selain bersemuka, kementerian itu turut menyasarkan 9 juta belia bagi mengikuti program sama menerusi platform sosial media TikTok, YouTube dan Facebook Institusi Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ILEAD. Sekarang selepas lebih 2 bulan pula dry run, macam saya sebut, 16,000 lebih peserta percubaan telah pun menyertai program Sekolah Rukun Negara yang dilaksanakan di banyak tempat meliputi umur 18 hingga 25 tahun kalau tak silap saya. Jadi itu adalah satu bentuk keyakinan bahawa daripada berdasarkan pada penilaian yang kita dah buat terhadap sesi-sesi dry run kita, kita bersedia untuk akhirnya melancarkan program ini di ke seluruh negara secara program tetap. Mengulas lanjut, Adam Adli berkata, program itu merupakan inisiatif KBS di bawah rakan muda yang diselaraskan oleh Institusi Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ILEAD. Ia dilaksana menerusi 3 fasa iaitu kursus asas yang diadakan selama sehari, kursus pertengahan selama 3 hari 2 malam serta kursus lanjutan selama 4 hari 3 malam. Bagi kursus asas katanya, ia boleh diadakan di mana-mana lokasi termasuk sekolah dan institusi pengajian tinggi, manakala kursus pertengahan dan lanjutan akan diadakan di 18 kem wawasan negara di seluruh negara. Terdahulu, Adam Adli hadir melancarkan program Sekolah Rukun Negara di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi. Beliau turut mengadakan sesi dialog demokrasi bersama mahasiswa UKM dan Institut Pengajian Guru IPG. Masyarakat Madani mampu mencapai kemajuan yang seimbang tanpa perlu membelakangkan mereka yang berlainan warna kulit, kaum, bahasa atau jantina.
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berpandangan rakyat wajib saling mengenali ke arah memperkukuh masyarakat madani yang membangun daripada segi kecerdasan dan hati, sains, teknologi dan telekomunikasi. Menurut JAKIM, nilai penting masyarakat seperti keamanan, kedamaian dan ketenteraman adalah antara anugerah tertinggi daripada Tuhan dan Islam mewajibkan hubungan sesama manusia berdasarkan rasa belas ihsan, kemesraan dan setia kawan. Justru masyarakat harus menghargai perpaduan manusia yang hakiki yang lebih utama daripada perbezaan luaran. Selaras seruan li ta'arufu ataupun saling mengenali bahawa kesemua suku kaum dan bangsa, individu lelaki dan wanita ialah satu keluarga manusia yang mulia yang perlu hormat menghormati dan saling melindungi satu sama lain. Menurut JAKIM, sentimen mementingkan diri, semangat berpuak-puak dalam kezaliman, bermusuhan dan saling membenci tidak wajar diamalkan. JAKIM mengeluarkan ulasan itu sempena tema sambutan Ma'al Hijrah 1445 Hijrah iaitu Perpaduan Teras Malaysia Madani. Ma'al Hijrah 1445 Hijrah diraikan pada 19 Julai dengan Majlis Peringkat Kebangsaan akan diadakan di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, WTC KL. Banjir dan tanah runtuh di India, 12 rakyat Malaysia gagal dihubungi. Alhamdulillah bertemu kembali. Kita beralih ke perkembangan luar negara. Angka korban akibat hujan lebat tanpa henti selama 3 hari dan tanah runtuh di India meningkat kepada 31 orang. Negeri paling buruk terjejas, Himachal Pradesh. Lebih 25 orang terkorban di Himachal Pradesh, manakala selebihnya maut di Rajasthan, Uttar Pradesh dan di Uttarakhand dan Kashmir. Lebih 1,000 jalan raya ditutup akibat banjir kilat dan tanah runtuh, manakala hampir 50 jambatan turut musnah. Berpuluh-puluh rumah dan premis perniagaan serta kenderaan turut dihanyutkan arus deras. Jabatan Pendidikan Negeri termasuk di New Delhi turut mengeluarkan arahan bahawa semua sekolah kerajaan akan ditutup sehingga 15 Julai. Jabatan Meteorologi India memaklumkan taburan hujan akan lebih banyak dalam beberapa hari akan datang, terutama di bahagian utara India. Dalam pada itu, 12 rakyat Malaysia yang terlibat dengan fenomena hujan lebat di Pergunungan Manali, Himachal Pradesh, India masih tidak dapat dihubungi oleh ahli keluarga masing-masing. Kementerian Luar Negeri memaklumkan kumpulan tersebut sedang menyertai ekspedisi pengembaraan di Hamta Pass, Himachal Pradesh. Dalam satu kenyataan hari ini, Kementerian Luar Negeri memaklumkan Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi sedang giat menyelaras usaha dengan pihak berkuasa tempatan untuk mengesan rakyat Malaysia di sana. Pihak Suruhanjaya Tinggi Malaysia juga akan terus memantau perkembangan di Himachal Pradesh dan menasihatkan rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan konsular untuk berhubung terus dengan Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi. Rakyat Malaysia juga dinasihatkan supaya lebih berhati-hati dan terus berwaspada serta sentiasa mengikuti perkembangan cuaca di setiap lokasi yang dikunjungi. Tambah Wisma Putra, sebarang perkembangan terkini mengenai status rakyat Malaysia yang terkesan dalam kejadian tersebut akan dimaklumkan daripada semasa ke semasa. Untuk rekod, sekurang-kurangnya 34 orang maut di negeri Uttar Pradesh di utara India akibat hujan lebat dan petir dalam tempoh 24 jam lepas. Menurut Jabatan Meteorologi India, IMD, Uttar Pradesh mungkin mengalami hujan lebat dan sangat lebat dari Isnin hingga Rabu. 6 orang termasuk 5 pelancong terkorban selepas helikopter yang dinaiki mereka terhempas berhampiran Gunung Everest, Nepal. Helikopter milik Manang Air itu terputus hubungan 10 minit setelah berlepas dari Surkhe yang terletak di daerah Solokhunvu. Helikopter yang membawa pelancong Meksiko itu dilaporkan sedang menuju Kathmandu sebelum terhempas di kawasan Lama Jura. Difahamkan 5 sekeluarga itu dalam perjalanan pulang selepas dibawa juruterbang warga Nepal untuk melihat sekitar gunung tertinggi di dunia itu. Menurut jurucakap lapangan terbang, pengubahan laluan di saat-saat akhir menjadi kebiasaan atas faktor cuaca terutama ketika hujan lebat.
2 helikopter dikerah dalam misi menyelamat namun sukar mendarat di lokasi nahas ekoran masalah cuaca. Pasukan penyelamat di darat mengangkat mayat ke helikopter yang terpaksa mendarat di kawasan berhampiran lokasi kejadian. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Sebelum berpisah, saksikan detik kelahiran anak panda kembar di Taman Tema Everland, Korea Selatan. Saya Aziz Arifin, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.